Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli tankuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Kaifa halukum? Khabar malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-6 bulan Zulhijjah. Sekali lagi kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz juga mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki. Umur kita diberkati, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita berada di malam-malam 10 bulan Zulhijjah, yang mana para ulama menyebut tentang kelebihan 10 malam ini ketika menafsirkan ayat wal fajri wal layalin ashr. Dan demi waktu fajar dan juga malam-malam 10. Antara malam-malam 10 ni ada ulama menyebut iaitulah malam 10 awal Zulhijjah. Ada yang menyatakan 10 malam akhir Ramadan. Tapi nak menyatakan bahawa 10 malam ini disunatkan memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh. Antaranya qiyam, sedekah, puasa sunat di siang hari. Malam ini Ustaz bawa tabung untuk Ma'had Darul Quran. Satu di sebelah muslimin, satu di sebelah muslimat. Cuma di belah muslimatnya Ustaz tak mampu untuk atur, minta jawatan kuasa lah. Ada tabung belakang tu tak kat muslimat. InsyaAllah mudah-mudahan masing-masing dapat memberi sahamnya untuk pembangunan Ma'had Darul Quran Masjid Rusida. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita masuk kepada tajuk tafakur dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali memulakan bab tafakur ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan tafakur dan tadabbur dalam beberapa ayat dalam kitabnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut
dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapun-apun di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, yakni kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tujuannya apa? Supaya kita menggunakan akal, berfikir untuk kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya guna untuk kita tafakur ni menyombongkan diri, bukan. Untuk tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupa segala-galanya adalah untuk keperluan hamba-hambanya yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keagungan Allah taala. Dan surah Al-Furqan ayat 62. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala, atau mahu bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Maknanya Allah jadikan langit dan bumi, siang dan malam tu, tujuan dia apa? Untuk berfikir. Untuk kita berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan atau untuk mahu bersyukur, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Memanglah kalau kita tengok tentang apa yang diciptakan oleh Allah, kita akan merasai kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke laut, orang ke laut tengok kebesaran Allah taala. Pergi ke Gunung Ganang tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memikirkan bagaimana untuk kita memuji Allah Ta'ala, bersyukur. Ada orang pergi angkasawang, turun ke bumi, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atta' berkata, yang dimaksudkan dengan silih berganti itu adalah keadaan gelap dan terang, serta berkurang dan bertambah. Gelap dan terang. Ada matahari cerah, tak ada matahari gelap. Itu perbezaan. Allah Ta'ala juga memuji orang-orang yang suka bertafakur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring.
Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ini orang yang hebat. Orang yang hebat. Kenapa dia memikirkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berkata, ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Tidak Kau jadikan semua ini sia-sia. Yang mengaku kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Allahu akbar. Mana memikirkan sehingga apa? Nak selamatkan daripada azab api neraka. Ini orang yang berfikir yang baik. Yang berfikir yang baik untuk menjadikan iman dia makin mantap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum memikirkan Allah Taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fikirkanlah ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah, kerana kamu tidak akan sanggup memikirkannya. Yang Nabi suruh fikir ciptaan Allah Ta'ala. Jangan fikir zat Allah. Zat Allah tak siapa kamu. Yang mungkin akan jadi gila. Akan jadi cabut apa ni? Cabut orat agak. Jadi sewing lalu lah. Jadi gila lah macam-macam lah. Duk cari zat Allah. Dari apa yang Allah cipta ni menunjuk nampak akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Main duk fikir ke zat Allah tak. Dia kaji tak temu. Agak mula pun ni kepala tak. Macam-macam. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui satu kaum yang sedang bertafakur. Sedang memikirkan kejadian Allah Ta'ala. Baginda bertanya, mengapa kamu tidak berkata-kata? Kami sedang memikirkan ciptaan Allah Ta'ala, jawab mereka. Lalu baginda bersabda, kalau begitu lakukanlah. Fikirkanlah tentang ciptaan Allah Ta'ala, tetapi jangan memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fikir tentang keciptaan Allah Ta'ala ni. Macam orang putih, orang kafir, dia kaji tentang keluarga binatang-binatang. Tak? Macam tujuan dia mungkinlah tujuan dia nak apa ni, nak duit ke nak apa tak kisahlah, tapi nak menggambarkan bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia kaji betul gitu semua. Nak keluarga rimau, guana, keluarga macam-macam keluarga binatang. Semut, guana apa semua. Menunjukkan kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang kaji tentang ni masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertemu gunung ganang yang berwarna-warni. Macam mana hebat ni. Tengok Quran, ada dalam Quran sebut. Maka ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia daripada mani, bagaimana cok jari, yang boleh membezakan antara seseorang ni. Berapa juta manusia, berapa bilion, beza cok jari antara satu sama lain. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki kehebatan, sehingga tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat dia. Atta' berkata bahawa dirinya dan Ubaid ibnu Umair pergi menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni isteri Rasulullah. Ya. Sayyidatina Aisyah berkata kepada kami dari sebalik tabir, Ubaid, apa yang menghalang kamu untuk menjenguk kami?
Ibnu Umair menjawab, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkunjunglah jarang-jarang nescaya bertambah sayang. Selanjutnya Ibnu Umair berkata, beritakanlah kepada saya hal yang mengagumkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Aisyah, benda yang mengagumkan bila kamu bersama dengan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah menangis lalu berkata, segala sesuatu menakjubkan. Pada malam giliranku, baginda datang kepadaku sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulitku, yakni tidur bersama. Akan tetapi baginda berkata, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu baginda bangun dan mengambil tempat air untuk berwuduk. Kemudian baginda solat dan menangis hingga basah janggutnya. Baginda bersujud hingga basah tanah tempat sujudnya. Lalu baginda berbaring pada salah satu sisi badannya hingga datang Bilal untuk melakukan azan subuh. Inilah apa yang menakjubkan yang disebut oleh Aisyah tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Baginda menjawab, wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mungkinlah hati masih tak berapa jernih molek lah. Tak. Sebut nama Allah, sebut nama, kita tak sampai tahap menangis. Bukan saya kata siapa-siapa, saya lah maknanya nak sebut ni. Tak. Biasa kan? Kita jarang kita imam baca kita menangis. Quran tak. Jarang lagi kalau agak tu biasalah. Ya. Nak musim haji lah ni. Tak. Agak. Untuk imam dia sedap-sedap baca. Orang agak dia faham. Dia menangis. Lepas tu orang yang diberi naungan arash, itu orang yang berkhaluat dengan Allah Subhanahu wa taala, fa fadal aina. Pipi dia penuh dengan air mata menangis. Kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, hebat. Selanjutnya baginda bersabda, binasalah orang yang membacanya tetapi tidak memerhatikannya, tafakur. Allah Ta'ala cipta ni. Binasa sebab apa? Sebab tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beriman okey lah. Nah, tujuannya kita tengok ni supaya apa? Supaya kita tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu rugi orang manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang kafir ni dia rugi serugi-ruginya. Orang beriman beruntung. Apatah lagi dia beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Allahu Akbar. Lepas tu kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala banyak beri nikmat pada kita. Kita hidup di kampung kita ni alhamdulillah. Dengan adanya masjid, kedai makan, kedai runci, ada belaka kesenangan Allah sediakan. Tapi biarlah kita seimbangkan dengan dunia dan akhirat. Ingat kepada masjid, ingat kepada beramal kepada amalan-amalan yang soleh. Allah sedia belaka dah. Segala-galanya. Kalau kita susah ada orang bantu, jawatan kuasa masjid
bagian kebajikan, macam mana jatuh bantuan pada orang susah. Kita bimbang dah. Datang masjid je untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Siapa lagi nak memakmur? Kita orang kampung lah. Memakmur itu kelebihan dia. Tentang hal ini Auza' ditanya, apakah tujuan tafakur di situ? Membaca dan memikirkannya. Muhammad Ibn Wasi' menyatakan bahawa seorang lelaki penduduk Basrah pergi menemui Ummu Dzar selepas meninggalnya Abu Dzar. Ia bertanya kepadanya tentang ibadah Abu Dzar radhiyallahu an. Ummu Dzar menjawab, sebahagian siang digunakannya untuk bertafakur pada salah satu sudut rumah. Dia buat siap satu sudut rumah, tujuan dia tafakur memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Ayat-ayat manzurah, ayat-ayat yang boleh dilihat di hadapan mata dia. Ini tujuan dia, untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudayl berkata, fikiran adalah cermin yang memperlihatkan kepada anda kebaikan-kebaikan dan keburukan diri anda. Fudayl bin Iyad kata pula apa? Mikir ni adalah cermin yang memperlihatkan kepada kamu kebaikan-kebaikan dan keburukan diri kamu. Sebab tu kita bila kita mikir akan kehidupan kita tau, kita boleh nampak. Benda yang baik yang kita buat, benda yang buruk yang kita buat, yang baik kita terus, yang buruk kita taubat, kita tak buat. Comel ia cermin. Kita memikirkan. Allahu Akbar. Comel ayat ni. Ketika dia tanya kepada Ibrahim, mengapa bertafakur begitu lama? Ia menjawab, tafakur adalah inti berfikir. Nak buat sesuatu dah kena mikir dulu. Mana molek, mana tak molek. Mana boleh pahala, mana boleh dosa. Mana dapat kebaikan, mana dapat keburukan. Kita fikir molek-molek. Sebab itulah, sebab ia ada kaitan. Kehidupan kita di dunia ni, ia ada kaitan antara pahala dan dosa. Kita orang bimbang kena percaya gitu. Sebab tu kita muhasabah. Tawus meriwayatkan bahawa Al-Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa AS, wahai ruh Allah, apakah kini di muka bumi ada orang seperti kamu? Nabi Isa AS diangkat ke langit. Kita orang beriman percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi Isa ni akan turun ke bumi pada saat hampir nak berlaku kiamat tu, tanda-tanda dia turun untuk membunuh Dajjal. Maka itulah yang kita percaya. Di mana Tawus meriwayatkan bahawa Al-Hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa AS ni, ditanya kepada Nabi Isa AS. Hawariyun Nabi Isa ni memang hebatlah. Sehingga Nabi SAW menceritakan hadis yang hebat berkaitan dengan kebenaran, menceritakan tentang kaum Hawariyun. Nabi sebut dalam satu hadis, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam, ala innal kitab wal sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab, ala inna fikum umara ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum, wa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu madza nasna' ya Rasulullah? Qala kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashi wa humilu 'alal khusyu' mautatun fi ta'atillah khairum min hayatin fi ma'siyatillah. Atau kama qala. Ingat, roda kisaran Islam itu akan berputar. Ada ketikanya Islam menang, ada ketikanya Islam tak menang. Duk atas, duk bawah. Faduru ma'al Islam. Maka kamu kena bersama, berpusing dengan Islam. Jangan lari daripada Islam, tetap dengan Islam.
Ingatlah bahawa kitab dan pemerintah akan bertentangan. Kamu kena berpihak kepada Quran. Jangan berpihak pada pemerintah. Ingat akan ada pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk kamu. Untuk mereka. Bukan untuk kamu. Jika sekiranya kamu mengikut mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Jika kamu menentang mereka, mereka akan membunuh kamu. Lalu sahabat bertanya, apakah yang perlu kami buat? Menjadilah macam sahabat Hawariyun, sahabat Nabi Isa AS. Mereka gergaji, dibelah, disula di atas batang-batang kayu, dibelah jasadnya, tapi namun tetap mempertahankan Islam. Hiduplah kadang taat pada Allah lebih baik daripada matilah kadang taat kepada Allah lebih baik daripada hiduplah kadang derhakakan Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dia Hawariyun ni memang sahabat Nabi Isa yang hebat bersama Nabi Isa AS. Apakah kini di muka bumi ada orang seperti kamu? Ya, jawab Nabi Isa. Iaitu orang yang pembicaraannya merupakan zikir. Cakap ingat Allah Ta'ala. Bukan cakap sebarangan. Ni jenis orang yang macam Nabi Isa, dia kata. Diamnya merupakan tafakur. Diam dia berfikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Mana yang lebih pahala dosa dan sebagainya. Mana dia fikir. Dan pandangannya merupakan pembelajaran. Dia tengok. Dia mengambil pembelajaran daripada apa yang dia tengok. Dialah orang yang sepertiku. Jawab Nabi Isa AS. Ya? Jawab Nabi Isa, itu orang yang seperti Nabi Isa. Al-Hasan berkata, barang siapa yang perkataannya bukan kebijaksanaan, hikmah, ia sia-sia. Orang bercakap tapi tak ada hikmah, saja je, sia-sia. Barang siapa yang diamnya bukan tafakur, ia lalai. Diam je tapi khayal benda lain, tidak bertafakur, dia lalai. Barang siapa yang pandangannya bukan pembelajaran, ia main-main, main-main saja. Lalu tentang firman Allah Ta'ala, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ia berkata, artinya aku mencegah hati mereka untuk bertafakur tentang urusanku. Allah palingkan hati dia untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada mata anda bahagiannya daripada ibadah. Ya Rasulullah, apakah bahagian daripada ibadah itu? Tanya para sahabat. Pandangan terhadap mushaf dan bertafakur tentangnya serta mengambil pelajaran daripada keajaiban-keajaiban mushaf itu. Jawab Nabi. Mana Quran ni kita tengok mata, pandangan mata kita dia tengok Quran tu dapat pahala. Dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tahu bahawa ayat-ayat Allah Ta'ala ni panduan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan pandangan mata kita ibadah, iaitu apa? Tengok mushaf dan kita bertafakur tentang dan mengambil pelajaran daripada keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quranul Karim. Banyak. Dari sudut bahasa saja dikaji macam-macam. Allahu Akbar. Hebatnya Al-Quran ni sehingga tak kenyang ulama. Apa semua nak mencari akan keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang buat PhD, berkaji tentang huruf min saja, huruf ja. Huruf ja saja dikaji, dapat PhD, tu baru huruf ja. Belum lagi benda-benda yang lain, menunjukkan bagaimana luasnya
keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang boleh dikaji. Orang buat kajian berkaitan dengan waiz, tentang Allah Taala menceritakan, ingatlah pada ketika mana waiz qala Ibrahim, waiz qala Isa. Ada kisah-kisah dia buat kajian, dapat PhD. Cerita tentang, ada orang buat PhD tentang apa? Wasiat Allah dalam Al-Quran kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dia buat kajian ayat-ayat dalam Quran yang berkaitan dengan seruan pada orang yang beriman. Allahu Akbar. Hebatnya orang-orang dulu. Buat kajian-kajian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim suka berlama-lama duduk sendiri. Lalu hambanya melintas di hadapannya, ia bertanya, "Ya Luqman, kamu lama duduk sendiri? Kalau kamu duduk bersama orang ramai, nescaya mereka akrab dengan kamu." Kata Luqman, "Aku berlama-lama duduk sendiri untuk bertafakur. Lama bertafakurlah bukti jalan ke syurga." Dia tengok. Mana itu orang dulu. Dia buat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni khalifah yang ke-8. Susun galuh khulafa al-Umayyun. Tapi ahli sejarah meletakkan dia di kalangan khalifah yang ke-5 khulafa ar-Rasyidun. Kerana adil dia memerintah. Cuma tak lama dia memerintah. 2 tahun lebih je. Tak lama dia memerintah. Tapi masa dia memerintah, diriwayatkan macam-macam kisah hebatnya pemerintahan dia. Sehingga katanya ada satu kitab tu sebut bagaimana binatang boleh berkawan. Serigala dengan kambing boleh berkawan. Tak jadi lawan. Masa hidup Khulafa ar-Rasyidun. Umar bin Abdul Aziz. Bila wafat Umar Abdul Aziz, jadi bala. Ini menunjukkan keberkatan. Semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bertafakur tentang nikmat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk ibadah yang paling utama. Umar Abdul Aziz kata, kita mikir tentang nikmat Allah Ta'ala. Sebab memang kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, tak boleh nak hitung. Banyak sangat. Dari sudut tubuh badan kita sajalah, ya Allah, Allah jadikan macam-macam. Orang tu banyak mana. Dengan saluran darahnya, dengan buah pinggangnya, apa semua sekali, ya Allah. Tengok kajian berkaitan dengan buah pinggang macam mana. Darah, Allahu Akbar. Tubuh badan kita saja ni macam-macam agen apa ni? Dipanggil apa? Dipanggil agensi ke bahagian apa ni? Unit-unit di hospital tu. Unit mata, bahagian telinga, bahagian hidung, bahagian mulut, gigi pula. Gigi pula macam-macam jenis. Boleh buat kerja doktor tu. Taparnya, bersihnya, cabuknya, macam-macam. Tu saja hospital penuh. Tubuh badan. Hak bahagian bedah, hak bahagian beranak, hak bahagian apa ni? Patah, hak bahagian buah pinggang, bahagian kecil manis, bahagian darah tinggi, lemah jatuh, ada belaka. Berapa wak ada? 8 tingkat, 8 wak. Orang beza-beza. Tak sama. Itu baru bab benda tu. Tak benda lain lagi tak. Bagaimana? Ini menunjukkan bahawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan termasuk ibadah. Ibnu Abbas berkata, solat 2 rakaat yang dimaksudkan untuk bertafakur adalah lebih baik daripada solat malam tanpa kekhusyukan. Tanpa kekhusyukan. Mayang banyak tapi tak khusyuk. Baik sembahyang 2 rakaat memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Abu Syurih sedang berjalan, tiba-tiba ia duduk dan menyeliputi diri dengan jubah dia. Dia tutup dengan jubah dia. Lalu ia mulai menangis. Ketika ditanyakan kepadanya apa sebabnya ia menangis, ia menjawab, aku bertafakur atas hilangnya sebahagian umurku, sedikitnya amalanku, dan semakin dekatnya ajalku. Bagaimana menangis, memikirkan tentang keadaan kita, umur kita ni, amal banyak mana, ya, sebagainya. Hatim berkata, Abu Sulaiman berkata, tafakur di dunia adalah hijab daripada akhirat yang mewariskan hikmat, kebijaksanaan dan menghidupkan hati. Dengan kita berfikir ni dapat menghidupkan hati kita. Allahu Akbar. Hatim berkata, dengan belajar bertambah ilmu, dengan zikir bertambah kecintaan, dan dengan tafakur bertambahlah ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah ilmu, kita berzikir, kecintaan kita berfikir, menambahkan ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu orang dulu bergaluh nak suruhnya orang supaya sebut alhamdulillah. Pagi-pagi tanya khabar, jumpa orang tanya khabar, kaifahalu. Orang jawab alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Nak suruh orang sebut alhamdulillah, apa dia? Tanya khabar. Jumpa tanya khabar, beri salam tanya khabar. Orang sebut alhamdulillah. Bukan senang nak sebut alhamdulillah. Bila orang tanya, kita pun kata alhamdulillah, sihat ustaz. Sihat. Supaya kalimah alhamdulillah ni berkumandang. Kerana apa? Kerana alhamdulillah tamla'ul mizan. Memenuhi neraca. Masya-Allah. Besar kelebihan di situ. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tafakur tentang kebaikan mendorong orang untuk mengamalkannya. Bila kita fikir tentang kebaikan ni, mendorong kita untuk beramal dengan kebaikan tu. Kalau kita dengar tentang kebaikan, orang kata dapat pahala tak, kita mendorong untuk kita beramal. Di bulan Zulhijjah disunatkan bersedekah. Kita mendorong kita untuk bersedekah. Saya samah ke apa tak kisah, bersedekah. Ini kelebihan-kelebihannya. Beramal. Penyesalan dan kejahatan mendorong orang untuk meninggalkannya. Menyesal dan kejahatan tu yang kita tahu mendorong untuk kita meninggalkannya. Bila kita berfikir bahawa kejahatan ni membawa kepada dosa, membawa kepada kecelakaan, memang kita mikirkan untuk apa? Untuk kita meninggalkannya. Atau orang yang akal, yang sehat, yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni, dia tidak akan buat. Dia akan tinggal benda-benda seperti ini. Ini menunjukkan bahawa bagaimana bila kita memikirkannya, insya-Allah ia akan. Sebab itulah Ibnu Abbas menyebut bahawa bila tafakur tentang kebaikan ini mendorong kepada orang untuk mengamalkannya. Penyesalan akan kejahatan mendorong orang untuk meninggalkannya. Seterusnya Al-Hasan berkata, insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini memberi dorongan kepada kita untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Rahmatkanlah orang yang telah meninggal di kalangan kami, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tabung untuk muslimin ada di belakang, muslimat pun ada di belakangnya. Mudah-mudahan kita dapat pahala untuk niat untuk wakaf pembangunan Ma'had Darul Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.